Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fatara as-samawati wal ard bi qudratihi wa dabbara al-umura fid darain bi hikmatihi walakinna Allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-abrari at-tayyibin at-tahirin. Sallim mu'azzim ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyataka wa faj'ata niqmataka wa jami'i sakhatika. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan perkenan serta izinnya dapat kita berada di sini ketika ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kepada seterusnya, saya terjemahkan doa saya tadi. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dengan Engkau dari hilangnya nikmat Engkau daripadaku. Aku berlindung dengan Engkau daripada berubahnya kedamaian dan kesejahteraan yang aku sedang nikmati. Aku berlindung denganmu dari didatangi secara mendadak akan perkara-perkara yang tidak diingini serta semua yang boleh membawa murka Engkau. Wallahu a'lam. Saya rasa saya selesa dengan doa ini. Kalau boleh para jemaah juga merebut peluang untuk menghayati doa ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita bersyukur sekali lagi kerana semua yang di depan saya sekarang ni Allah kurniakan dengan sedap makan. Ada selera nak makan. Maka marilah kita bersyukur supaya kita berpuasa dalam kegairahan kita menikmati makanan siang dan malam. Bersyukurlah kita dengan puasa sunat sekurang-kurangnya sebagaimana yang dicadangkan oleh Rasulullah 3 kali sebulan atau Isnin, Khamis atau selebihnya. Dengan izin Allah kita sekarang tidur dengan lena, nyenyak setiap malam, tidak ada gangguan. Marilah kita bersyukur dengan bangun malam untuk beribadat di malam hari. Kita bersyukur kita ada duit sekarang ni. Ada. Saya nak minta kerjasama. Janganlah siang malam kita duduk bercakap tentang tak ada duit. Ada duit. Kita tidak pernah genala
untuk nak makan dan nak pakai. Marilah kita bersyukur untuk bersedekah. Kita sekarang sedang belajar dan saya sedang mengajar. Marilah sama-sama kita beribadat kepada Allah sebanyak mungkin. Kita sekarang boleh mandi sendiri. Jangan lupa mandi sunat sekurang-kurangnya hari Jumaat. Kita sekarang sedang memikir dan bekerja keras kerana ingin bahagia di dunia, mungkin di akhirat. Maka fikir-fikirlah secara terus-menerus bagaimana untuk membahagiakan kita di akhirat. Tajuk kuliah saya pada malam ini ialah saya petik, saya ambil daripada sebuah buku karangan seorang Arab Saudi yang terkenal masa kini, pensyarah di Universiti Jeddah, yaitu Profesor Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Buku beliau bertajuk La Tahzan. Saya tahu para jemaah rajin dengar dan disebut buat masa kini kerana dia adalah buku yang terlaris di Mesir, di Indonesia, mungkin juga di Malaysia. Buku ini boleh didapati di mana-mana kedai buku. Cuma dia mempunyai tiga percetakan. Terjemahannya mempunyai 3 percetakan. Satu percetakan dia menggunakan sebuah buku setebal ini, dan 2 lagi menggunakan 3 jilid nipis-nipis. Penterjemahnya juga berbeza. Saya coba mengikuti kenyataan dalam buku ini. Sungguh menarik. Sesuai sekali nama tajuknya La Tahzan. Dalam bahasa Inggerisnya Don't be sad. Kira-kira begitulah. Aku tak kena makrak pun, minta maaf. Jangan berduka cita atau jangan resah gelisah. Di dalamnya mengandungi ratusan tajuk. Malam ni insya-Allah saya petik sebuah tajuk yang diberi nama Menuju Bahagia dan diikuti dengan kaedah untuk mendapat kebahagiaan, tip meraih kebahagiaan. Apabila sebut kebahagiaan, saya percaya, minta maaf, tidak keterlaluan saya katakan, kita semua ni kejar bahagia tu dari dulu sehingga sekarang. Tak suk lagi kita kejar bahagia, kita cari bahagia. Wallahu a'lam, terserah kepada diri masing-masing. Jumpa tak lagi bahagia. Ada orang sangat sedih, dia kejar bahagia, siapa sanggup tinggal amanat Allah, tanggungjawab terhadap Allah. Ada orang demi mengejar kejayaan, dia sanggup menipu, mengkhianati orang lain, berbohong, makan riba, makan haram, bertengkar, berkelahi, berbunuh-bunuhan kerana bahagia. Begitulah cerita pengalaman saya sedikit sebanyak untuk kita sama-sama ambil perhatian. Wal iyazubillah, kalau kita mencari bahagia,
melalui laluan-laluan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang bercakap tentang sehingga kini dia masih tidak menikmati dan merasai apa itu bahagia. Pada kebanyakan orang, dia mengatakan dia hukum seseorang itu bahagia apabila dia melihat orang itu memiliki benda, orang itu ada benda, orang itu ada wang ringgit, maka kita pun menghukum dia adalah kumpulan bahagia. Sebenarnya kenyataan itu meleset. Ada tidak kebenarannya. Jadi malam ini saya coba petiklah pandangan ni. Aid Abdullah Al-Qarni. Dan sebelum itu saya nak coba para jemaah, nak isikan para jemaah malam ni supaya tidak kecewa. Saya tahu ada yang kecewa malam ni sebab turun di rumah tadi kita tunggu Tok Guru kita, tiba-tiba saya yang muncul. Jika ini mengganggu tuan-tuan, puan-puan, saya mohon maaf. Sebelum kepada saya ke seterusnya, saya suka memetik lagi ulama yang terdahulu daripada ulama yang saya sebutkan. Saya sedang nak bicarakan ni. Satu, ada dikatakan la tazalu aliman ma kunta muta'alliman. Kau tetap menjadi orang yang berilmu selama anda belajar. Kita belajar, kita akan menjadi ilmu. Kita akan mendapat ilmu, kita akan menjadi orang yang berilmu. Diikuti dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i, katanya kullama zdadtu ilman izdattu jahli. Saya nak minta para jemaah, ini bukan ilmu faraid, ini bukan ilmu fiqh, ini ilmu motivasi diri, muhasabah diri. Setiap kali aku mendapat ilmu, setiap kali pula lah baru aku tahu yang aku masih jahil. Imam Syafi'i. Setiap kali aku boleh ilmu, setiap kali pula lah aku terasa dan aku tahu, oh rupanya aku masih jahil. Sedangkan Imam Syafi'i belum berusia 10 tahun, dalam pembacaan saya dia telah hafaz Al-Quranul Karim 30 juzuk. Dan hafazan dia bukan sembarangan. Hafazan serentak dengan ulum Al-Quran. Dia tahu salasilah Al-Quran, dia tahu terjemahan dan tafsiran Al-Quran. Lantas kerana dia tahu dia jahil, dia pun mengalunkan satu lagu, satu nasihat kepada anak buah dia. Alunan ini sudah ditiru ambil oleh orang kita dan disiarkan dalam radio, dalam TV malam siang kita dapati. Tetapi barangkali ada juga di antara kita yang kurang peka, tidak peka dengan aluan dan keluhan Imam Syafi'i. Dia kata, Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim atau alan nar. Dia boleh dua situ. Kau nak buh alif lam atas an-nar tu alan nar, ayah jahim lah. Kau nak buh tak buh alif lam tu
ala naril jahim. Sebab kita dengar pun ada dua-dua orang baca tu. Ada salah. Ya. Ala naril jahim salah. Ala naril jahim. Kau nak ubah ala naril jahim. Kau nak ubah alif lam ala nar saja. Itu bahasan qawaid an-nahwiyah al-arabiyah. Qawaid Arab. Maksud dia, oh Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Sama sekali aku tidak layak menduduki firdausmu, syurga. Aku tidak layak, ya Allah, menduduki syurgamu. Itulah nama dia Wara'. Dia telah mempamerkan kewara'annya di hadapan rakan-rakan dia. Aku tidak layak menduduki syurgamu. Wala aqwa ala naril jahim. Ini dia memperlihatkan dalam buku tasawuf mengatakan roja. Di sana dia ada wara' dan roja, dia melahirkan harapan. Wala aqwa ala naril jahim. Aku pula tidak mampu menduduki neraka jahim. Fahabli taubatan fa innaka ghafirudz dzambil azim. Terimalah taubat aku, sesungguhnya engkau jua sahajalah yang boleh menerima, boleh memberi ampunan taubat. Wallahu alam. Saya minta malam ini, walaupun tidak selesa, tidak selera, kita duduk dengan tenang kerana kita yakin kita bersama malaikat. Saya nak ulang sekali lagi, majlis ilmu jangan cuba bersuka-suka, beriuh rendah dalam majlis ilmu. Ada majlis ilmu riuh rendah, nampak gigi semua bergerak, punggung-punggung pun esok ke depan. Orang yang gelak ketawa dalam majlis ilmu, rahmat dan barakah tidak luruh, tidak hinggap, tidak kena atas kepala dia. Maknanya dia dapat rahmat ilahi, dia dapat barakah ilmu tu, dan barangkali dia tidak diredai Allah. Oleh itu kedapatan besar orang yang berulang alik dalam masjid, dalam majlis ilmu, yang tidak kontrol, kawal peribadinya, dia gagal mendapat apa-apa dan kelihatan jelas tidak berlaku perubahan dalam diri dia. Wallahu alam. Ada ucapan Imam Syafi'i seterusnya, saya rawa ni, saya umumkan, ma ahadun minal muslimin yuti' Allah fala ya'sih. Tidak ada seorang muslimin yang taat kepada Allah tapi tidak berdosa. Ingat, takut ada, saya percaya tidak ada, tapi takut ada di antara kita. Oleh kerana kita sekarang ni telah naik makam kita daripada dulu yang malas, culas, hari ini telah mendampingkan diri dengan Allah. Kita berasa seolah-olahnya kita selamat dari dosa. Sedangkan dalam pembicaraan saya sendiri di kuliah di sini pada pagi-pagi, kita mesti menoleh ke belakang, melihat semula masa kita muda-muda dulu. Barangkali secara borong dan rambangnya, masa kita muda dulu tidak sama dengan sekarang. Semayang pun buat retek, tidak retek. Puasa pun sama, dan mutu semayang kita pun barangkali bermutu rendah. Wallahu alam. Jadi dia kata sini, tidak ada seorang muslimin yang taat kepada Allah tidak bermaksiat, tidak ada dosa, dan tidak ada pula orang Islam yang taat kepada Allah yang orang Islam yang menderhakai Allah itu tidak ada
kebaikannya. Maknanya semacam mana jahat pun orang yang semayang dok tinggal puasa ni, sejahat mana pun dia ada baiknya. Allah alam. Saya nak gabungkan dengan pendapat Imam Syafi'i ini dengan pendapat Imam Malik. Dia kata al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Saya menarik sangat ni. Mungkin saya sedap sorang saya panggil. Oleh kerana para jemaah rajin sangat dengar. Tapi saya rajin juga. Saya rajin dengar, saya rajin baca, saya rajin bercakap. Tapi tak jemu-jemu memegang kaedah ni. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu tu dicari, wala ya'ti, dia tak mari kat kita. Kita tengok tok-tok guru kita lebih kurang pun dulu mesti ada perjuangan. Dia tinggal rumah pergi belajar. Ya, dia tinggal anak bini kadang-kadang pergi belajar. Tak ada hak duduk rumah gitu boleh ngajar orang, boleh duduk depan. Tak ada. Hak yang boleh duduk depan tu ada, dia tinggal rumah. Maka dengan itu saya minta kita muhasabah pada ketika ini dan pada malam ini. Cuba kumpulkan umur kita 60 tahun ni, berapa tahun kita duduk belajar begini? Boleh tak 10 tahun dengan umur 60 tahun tu secara terus menerus? Sebab saya ada satu sipir, kalau setengah jam kita belajar ataupun 40 minit selepas maghrib isyak itu, 50 tahun tu tak sampai setahun lagi. Atas qada masa lama tu kita duduk tu. Maka kita pun berasa 40 tahun dah aku pulang masjid, aku belajar. Sedangkan kalau kita jumlahkan tak sampai 10 tahun. Tak, 5 aku dah tahu secara terus menerus. Dan perjalanan kita menuju ke tempat belajar tu, jarak jauhnya tak boleh pun 1000 batu lagi kot, 1000 kilometer. Maknanya kita berjalan ke tempat tu pun tak banyak mana. Cukuplah dengan pandangan ni, ilmu dicari, didatang, wala ya'ti, dia tak mari. Ni pun bukan senang ni malam ni. Saya tunjuk dengan jari. Bukan senang malam ni kita nak boleh duduk gini. Ratusan ribu insan lagi tak rela duduk gini. Dia banyak masyrul, dia syughul, sibuk dengan urusan. Dari umur 15 tahun dulu sehingga sekarang dia sibuk. Dia letak punggung dia dalam masjid hanya hari Jumaat kira-kira 15 minit khutbah yang kedua. Kita kena syukur. Ayat saya syukur tu tadi tu. Ada satu lagi pandangan Imam Malik ni. Ini satu lagi. Allahu Akbar. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tafassaqa faqad tazandaqa wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Saya tak ngaji Arab, tapi saya hafalah Arab Ustaz dua tu. Galak tu adalah Arab tu. Apa orang Arab sikit mari kok tetes selalu. Dari kecil dah sampai. Jadi kira-kira bolehlah ayung-ayung. Imam Malik kata, barang siapa bertasawuf, tak maaf ya, barang siapa bertasawuf, mengaji ilmu tasawuf dan belajar ilmu tasawuf, walam yatafaqqah, tetapi tidak mengaji ilmu fiqh. Saya malah ni nak royak senang je, nak ambil mudah je. So, cari yang tinggi-tinggi, takrif definisi yang sayuk-sayuk no, sehingga kita tak erti, sehingga kita mengatakan ilmu ini ilmu tinggi, sedangkan kita tak erti. Tasawuf pada saya ialah ilmu hati yang membicarakan soal-soal hati. Orang tak nampak. Bahkan menurut satu cerita, malaikat pun tak tahu. Sampai satu ketika dia bawa kepada Rabbul Jalil, Tuhan kata, malaikat mu salah, kerana aku tidak beritahu mu tentang ini, tentang hati manusia. Ibadat yang mu bawa setelah
diluluskan oleh ketujuh-tujuh langit itu, buang. Dalam bahasa saya, simbah depan muka dia kerana dia tidak ikhlas. Itu hati. Allahumma salli ala Muhammad. Barang siapa belajar tasawuf, lebih-lebih lagi sekarang, bertasawuf tu nampak banyak dah. Dengan lagak pakaiannya, cakap pun tasawuf je bunyi. Tapi tak belajar fiqh, zindik. Zindik ni birar. Nak kafir dah hati setengah ulama. Birar dah. Tak hukum lagi. Dan barang siapa belajar fiqh saja, tak payah hukum kitab. No, murni muhtak kitab tu, kitab ni muka surat 14. Sah halal haram harus. Sah halal haram harus. Jawab, ngajinya dia. Tapi amalnya tidak seberapa. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Pasti orang tu. Panjang cerita saya ni. Tasawuf dan fiqh ni. Orang tasawuf ni nampaknya tidak cara mana. Dia kelung. Hangi-hangi pun tak berkira, busuk-busuk pun tak berkira, sebeh-sebeh pun tak apalah. Kerana ada dalam cerita sufi itu begitu bentuknya, maka dia tiru ambil hak tu. Tanpa ambil apa yang terkandung dalam hati itu. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa gabungkan ilmu tasawuf dan fiqh itu, tok guru saya macam hidup-hidup kena orang. Mau tahaqqaqa ni tokoh. Tokoh gini kejak, kemah, keming. Dalam bahasa Arabnya tahqiq. Barulah sebenar. Belajar tasawuf, belajar fiqh. Beramal dengan kedua-dua ni. Sebab tasawuf macam mana-mana pun kau tak tahu fiqh, nanti semayang kita tidak sah. Fasik dan sangat berbahaya. Satu lagi saya ambil Tok Imam tu saja ni. Ghazali, in kunta tatlub man huwa khal minal uyub fala taji. Ramai-ramai kita ni kalau kita duk ita orang, ita Tok Imam, ita Tok Guru, ita Tok Bila, ita ketua-ketua kita. Kalau mu duk ita hak salah, mu akan jumpa hak salah. Dan mu tak akan jumpa seorang insan kena belaka. Pandai-pandailah buat penilaian terhadap orang lain. Wallahu alam. Sekarang saya nak masuk kepada janji saya, iaitu tip meraih bahagia. Macam saya kata tadilah, ada orang dia kata dia tak pernah bahagia. Ada orang pula dia kata orang tu bahagia. Ada orang pula, ingat ni hak saya kata ni, ada orang dia nak bahagia sangat, dia lalu ikut jalan-jalan yang tidak betul, jalan yang haram, kerana gilakan bahagia. Ya, atau dalam kitab tasawuf dia kata hubbud dunya, gila kepada dunia. Lupa daratan, lupa tengok itu halal, itu haram. Bohong itu haram, tipu itu haram, riba itu haram. Janjinya dapat. Tapi tak dapat sehingga hari ini. Nah, sekarang Syekh Aid Abdullah Al-Qarni ini menyatakan hakikat bahagia. Barangkali kita tanya bahagia itu apa benda? Orang boleh makan sedap, orang boleh pakai comel, orang boleh benda comel, orang boleh harga mahal. Belum tahu itu bahagia. Hakikat bahagia itu ialah berada pada hati yang itminan, hati yang tenang, tenteram, tenang, relax. Kalau boleh saya tambah 3 perkara. Sehat, hutang tak ada, musuh tak ada. Yes. Sehat, hutang tak ada, musuh tak ada. Yes. Antara bahagia. Dan ramai-ramai kita ni hutang tak ada, musuh pun tak ada, sihat pun ada. Kita orang bahagia. Lantas kerana itu mesti bersyukur. Sekurang-kurangnya macam saya cadangkan tadi, kita boleh tidur sokmo, lambat letak berdoa mengerong, kejut bira subuh nu. Dalam begitu keadaannya, hendaklah kita bersyukur. Sedar-sedar dan rancanglah
Rupanya tahun ni aku tak bangun sekali lagi. Secara sengaja dan sedar. Bukan dijemput oleh masjid. Bangun tengah malam. Halu-halu. Beribadat kepada Allah. Bukan kerana dijemput-jemput ni. Kerana itu lebih tinggi daripada kehadiran kita masa dijemput. Bermajlis-majlis. Majlis. Qiyamul lail ke apa. Tak payah. Bukan tak payah. Tapi hak seorang-seorang. Melalui kesedaran bersumberkan ilmu yang ada, terasa nak bangun sekali. Ada orang tak boleh tidur, tapi aku tidur semua. Aku tak mau tidur malam ni, bukan nak pergi patah, nak bangun buat ibadat. Sekurang-kurangnya aku boleh semayang 2 rakaat, baca tilawah Quran 1 muka surat. Banyak kalau saya boleh cadang apa itu qiyamul lail. Tok Syekh ni kata dia ambil keratan ayat wal mustaghfirina bil ashar, tu hujah dia. Kerana kita orang Islam mengaji Quran, belajar Quran, Allah memberitahu orang-orang yang juruh tu di sisi dia ialah orang yang beristighfar ketika di waktu sahur tengah malam. Bangun. Saya nak doakan sekarang juga. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kekuatan kepadaku, kepada kami pada malam ini, lelaki atau perempuan, beri kekuatan untuk dapat melaksanakan hasil daripada barakah ilmu-mu malam ni. Berasa nak buat dalam jangka masa 40 hari ni. Aku nak bangun juga sekali. Mudah-mudahan barakah ilmu ni terjadi dan menjadi. Allahu a'lam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lagi dia kata, orang nak bahagia ni, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dia kata, Tuan Haji Halim dia tak setuju dengan saya kata tu. Saya cakap kapun saya, maknanya sabar. Saya kata, sabarlah. Saya kata, lah betul lagi kau. Sabarlah. Sabarlah anda bersampingan dengan orang yang terus menerus beribadat, berdoa kepada Tuhan dia. Bersabarlah duduk kat dia tu. Sebab begini, di akhir ayat tu, mudah usah terliurlah. Bak duduk dekat orang-orang ibadat ni puahnya, ada benda. Kemudian tengok keliling Allah, dia banyak benda, rehatnya dia. Mudah usah terliurlah. Kerana barangkali itu orang yang aku telah lalaikan hatinya. Mudah usah terliurlah. Redalah dengan ni. Sabar. Janjinya mu sabar. Atas kesabaran anda beberapa ketika lah, itulah Allah meringankan. Dia jadi sendiri. Allah ringan. Lain ni hak ringan sangatnya. Beri salam lah. 4 kali sebetul. Assalamualaikum. 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 Bagus. Ni pula salam ni. Dok dan nak istighfar Allah dah. Dok dan nak istighfar Allah dah tangan. Nak salam. Bagus tu. Biar relax dulu tak tikus mayang tu. Ya. Ni lagi. Tu imam usolli fardal maghribi, ya Allah tangan nak salang lagi. Tu kita duk standby, duk relax, duk konsentrate ke apa tak tahulah. Kita duk beri pentumpuan nak buang sebetul hak karuk-karuk tu. Allah tangan lagi. Mudah kena aku ni, aku duk kat mu ni. Bolah dengan saya jangan buat gitu, saya tak suka. Kita semayang dulu. Panjang umur, lepas salam betul sikit lagi, salanglah. Gamahlah molek tangan-tangan tu. Minta maaf, saya secara peribadi terasa sangat benda yang kita buat tidak berasas. Benda kecil-kecil. Dahlah ilmu kita kecil-kecil. Kita buat benda kecil-kecil tapi tak laku pula. Jadi di sini yang keduanya dia kata sabarlah. Lah. Kalau kita malam ni pun sabarlah. Kira-kira kita nocak lah pula.
Bukan dak apa nocak ni. Dah mu nak boleh dah sobo sikit ni, nocak bagi timbang aku jadi sama berat. Satu lagi dia kata, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang berjuang. Saya terjemah ni bukan terjemah ni. Beri maksud dekat dengan kita. Berjuanglah setiap kali untuk mengkhusyukkan sembahyang. Kita ni saya tembak je ni. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sudah. Sudah dah. Selesai aku. Tanpa melihat aku sembahyang tadi, garik tadi, malah molek dengan asar tadi. Sikit lagi pula kita sembahyang Isya. Isya sikit lagi aku berasa mana molek dengan garik tadi. Sebab dia suruh semua kita itar. Setiap kali selepas sembahyang tu, intai, cari. Molek mana sembahyang aku tadi. Dari segi khusyuknya dan sebagainya. Kita barangkali, Assalamualaikum, saya tu, aku sembahyang dah. Dah hingga kali 2 bulan. Di tahap, sedangkan sembahyang kita di tahap bermutu rendah. Ya. Tengok Hatim Al-Asam. Orang tanya tentang sembahyang dia. Sembahyang mana? Dia kata, aku sembahyang bila duduk atas ni, aku nampak Kaabah depan aku. Aku nampak syurga di kiriku, neraka di kananku, malaikat di belakangku untuk cekar bila-bila masa, Allah di atas kepalaku. Baru aku bertakbir. Saya kata aku dah hafal sekali. Orang yang bertanya ni, berapa lama mu sembahyang gitu hati? 30 tahun. Menangis orang yang bertanya, aku dah boleh sekali lagi gitu. Dan saya malam ni gitu kan, nak boleh sekali macam tu. Aku tak terfikir pun hal khusyuk-khusyuk ni. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya tembak gambar gitu. Kalau begitu, kita di tahap murah. Saya seterusnya dia meyakini, kumpulan ni dia meyakini walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Yang kita duk susah-susah dengan dunia, akhirat itu lebih baik dan lebih abqa, lebih kekal. Baik dan kekal. Sebab itu saya nak katakan malam ni, semua kita awas. Kita sudah tidak banyak masa untuk bercakap, berpoya-poya, sudah tidak banyak masa. Nanti akan ditadangi maut secara faj'atan wa baghtatan. Tiba-tiba dan serta-merta. Bagaimana yang kita duk dengar ni. Jadi sekarang kita sudah tidak banyak masa untuk cakap. Orang tu sedap, orang tu pandai. Oh sedap sungguh. Semalam kemarin ajalin cerita awal-awal lagi. Ramai orang. Habis itu ya. Habis kat ramai orang. Saya ceritalah ramai. Meruk. Biar meruk, aku dapat 2 poin. Ya Allah ya Tuhanku, semoga aku mampu menghayati 2 poin hasil duduknya aku, punggung aku di atas majlis tu, dalam majlis tu. Seterusnya lagi dia kata, saya nak, barangkali masa tidak banyak mengizinkan saya nak sebut Allahu Akbar. Nak kunci ucapan saya ni kerana terlampau banyak ni catatan saya daripada buku yang saya sebutkan tadi. Cuma nak kunci. Confirm kita sekarang. Sembahyang sunat rawatib sekurang-kurangnya yang muakkadah. Boleh bilang tak sembahyang sunat rawatib yang muakkadah? Boleh bilang tak berapa rakaat, tepat mana? Kalau tak boleh bilang, saya pun nak berkhabar lah ni. Nanti balik cerita orang, yang ngajar sembahyang sunat rawatib. Lenguh aku mari bucak wakaf pelang tu. Jadi tak payah khabar lah. Benda very very simple asas. Kau tak boleh bilang,
Ya dah tu, aku dah tu. Atau malam ni pukul 10 hari telefon saya untuk menjaga maruah diri. Telefon saya sedia. Hubungi saya dengan talian 0129228529. Serta merta kau dah tahu. InsyaAllah kita selesai masalah kita. Sembahyang sunat rawatib yang muakkadah saja, jangan tinggal. Sembahyang jamaah jangan tinggal, walaupun bersama dengan 2 orang isteri kita, kalau 2 orang isteri, atau 5 orang dengan anak-anaknya. Itulah benda yang nak kita awahkan diri kita, perjuangkan diri kita. Sembahyang sunat rawatib, sembahyang berjamaah, sembahyang sunat witir. Kok ada di antara kita ni tak temu witir lagi lepas bulan Ramadan dulu? Tak fikir pun witir selepas Ramadan itu. Aku ada, takut terlepas pandang. Kalau saya bilang 5-6 perkara ni tak buat bersa, saya cakap besar. Allah tengah sedap. Api merah pun menyala. Minta maaf banyak. Mudah-mudahan pertemuan kita ni diberkati, dirahmati dan diredai Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.